anda. Kita ada tetamu-tetamu yang saya katakan boleh dikatakan sebagai orang-orang kuat lah dalam perfilman negara kita, dalam industri hiburan negara kita. Dan kita ada tetamu dengan kita. Kita ada kalau anda masih ingat lagi pelakon lelaki terbaik Festival Filem Asia Pasifik pada edisi ke-43 di Taipei dulu, menerusi filem Jogo arahan Yue Haji Syahri. Kita bersama dengan sutradara kita Abang Khalid Saleh yang ada di sini. Apa khabar abang? Alhamdulillah, khabar baik. Dan kita ada juga Abang Ivy Saiful di studio. Apa khabar abang hari ni? Alhamdulillah. Sihat. Dan kita juga ada ini Aida. Aida special sikit kena pegang. Okay. Dan kita ada Aida Uthman yang yang memegang watak sebagai Mona. Okey, hari ini mereka bertiga datang untuk mempromosikan teater Kena Main dan untuk pengetahuan anda juga, teater Kena Main ini sebenarnya adalah naskah selepas 17 tahun aktivis teater iaitu Abang Khalid Saleh sekali lagi bakal menerbitkan sebuah teater pada 27 hingga 5 April nanti. Abang Khalid Saleh mungkin boleh cerita sikit. Ini merupakan kali kedua Abang Khalid mengarahkan teater Kena Main ni. Kali ketiga. Kali ketiga. Yang pertama 92 dulu. 92. Selepas 92 tu baru kemudian naskah itu diambil oleh grup angkasaran USM masa festival teater tahun, tak ingat saya, 94 tak silap, 94 ke 96. Dan dengan naskah itu dia muncul sebagai juara festival teater waktu itu. Dan saya difahamkan pada tahun 1998 teater Kena Main ini mendapat anugerah Malaysia Book of Record sebagai teater pertama yang menampilkan watak orang kurang upaya dalam teater. Cacat penglihatan. Ya benar. Betul Jadi ada tak apa bezanya dahulu dan juga yang sekarang ini yang akan dipentaskan nanti? Yang dulu dipentaskan dalam skala yang kecil, waktu pentas di Matic masa itu, jadi tuntutan di situ tidaklah begitu tidak begitu mendesak berbanding dengan Istana Budaya sekarang ni, dengan image dan suasana Istana Budaya atau tuntutan Istana Budaya itu sendiri memungkinkan satu suntikan baru ataupun idea-idea baru yang harus diserapkan di situ untuk digandingkan dengan naskah asal Kena Main itu sendiri. Contohnya, sebelum fokus kepada persembahan permainan 3 orang pemain musik itu, kita memperlihatkan persekitaran Kuala Lumpur yang sibuk dengan orang lalu lintas, sibuk dengan warna kehidupannya, dengan orang dengan macam-macam rencam kehidupan lah, daripada yang mengemis jual barang permainan kanak-kanak sampailah kepada pencopet, peragut dan penipuan secara nyata di depan mata. Sebenarnya Abang Khalid Saleh, kalau kita lihat dekat Facebook, ramai juga yang bertanyakan kenapa agaknya nama teater ini Kena Main. Kenapa memilih Kena Main sebagai tajuknya? Dia orang tanya siapa yang kena main sebenarnya. Itu siapa-siapa yang pernah jadi berperanan sebagai orang yang mempermainkan orang lain, ataupun sebaliknya orang yang dah pernah dipermainkan, dia akan terkesan di situ apabila menonton Kena Main. Jadi pada waktu yang sama sebenarnya Kena Main ini mengambil pengertian di mana 3 pemuzik buta tadi dipilih ataupun ditawarkan untuk bermain di suatu majlis amal, kerana keterampilan dia bermain muzik, jadi ditawarkan untuk bermain di majlis amal. Jadi dalam pada itu ditawarkanlah, maknanya berapa bayarannya.
Jadi atas keikhlasan si Jusoh ni, saya takutlah nak sebut bayarannya berapa, tetapi tengok dululah macam mana permainan kami. Kalau layak untuk diperlihatkan kepada persembahan tu, terima kasihlah. Kemudian berapa bayaran, nilai sendirilah. Okey, kita tanya sekarang lah. Terpaksa kena main lah. Kena main lah. Okey, Abang Abi Saiful yang memegang watak sebagai Jusoh. Okey, mungkin Abang Abi boleh cerita sikit berkenaan dengan watak abang ni. Yang abang, menurut apa abang faham abang lah ya, Jusoh ni dia sebenarnya ada sifat tanggungjawab dia, ya, walaupun pada Daud, pada itu, dan sifat apa ni, prihatin pada kawan pimpinan dan juga apa ni, kawan mak yang dengan PE, antara dengan PE kan. Jadi dia kira di situ dia adalah dia, dan tidak juga dia tidak bukannya bodoh sebenarnya. Kan dia tu dia agak cerdik juga, matang juga orang di situ. Tapi di balik tu dia juga perlukan bantuan pendapat daripada kawan yang beri nama PE lah, yang buat namakan PE lah di situ. Jadi agak interesting watak ni kan. Jadi dengan di situ ada lucunya juga, ya, ada lucunya juga di samping itu, antara orang buta sendiri. Ya, di antara orang buta sendiri pun punya macam-macam juga permainan orang dekat situ. Jadi Abang Abi memegang watak sebagai Jusoh yang mana seorang yang buta. Jadi bagaimana agaknya abang mendalami karakter tu? Adakah abang pergi berjumpa dengan orang buta, abang tengok macam mana sifatnya ke, atau macam mana? Pada mula-mula tu, bila abang Khalid bagi skrip tu, teruslah waktu tu jumpa di IB, ya, abang bagi tu terus abang rawan sekejap, pergi tengok sekejap, okey, karakter ni bila malam-malam di tempat abang tu, bila duduk minum kan, ada juga orang buta tu kan. Jadi karakter dia tu abang ambil lah. Dia buta, sebelah mata dia tutup, sebelah mata dia buka, tapi tak bukan buka tengok juga, dia ada terkelik-kelik. Jadi ambil kat situ lah, rupanya silap lah kan. Patut buat buta celik je macam tu, tapi dah terlambat buat gitu. Sebab pening kepala habis semua. Dia silap karakter lah ambil kan. Patut ambil buta celik jadi tak pening. Habis dia ni dah gitu, tapi lebih menampakkan karakter yang sesuai lah di situ kan. Jadi terpaksa lah, pening tak berbuat jugalah. Okey, terima kasih Abang Ibi. Okey, kepada Aida pula Okey, Abang Ibi Saiful watak dia seorang yang buta. Aida pula macam mana? Buta juga ke atau macam mana? Okey, watak saya ni sebagai Mona, seorang buta juga. Dia ni, apa yang saya faham tentang watak Mona ni, dia ni datang daripada kampung. Okey, dia ada keluarga lah, ada ayah dan ibu. Tetapi ibu dia dah meninggal, jadi ayah dia kahwin lain. So bagi saya Mona ni dia seorang yang sensitif dan agak manja. So sebab dia manja dengan ayah dia, apabila ayah sudah kahwin lain, kasih sayang tu mungkin berbelah bagilah, mungkin macam dah kurang pada dia. So keadaan tu membuatkan dia rasa macam kecewa, terabai, and then dia melarikan diri. Mungkin dia rasa dia ni menjadi beban kepada keluarga dia dan kepada ibu tiri dia. Jadi dia melarikan diri. Pada masa itu dia terjumpa Abang Daud, iaitu Abang Sani yang memegang watak Abang Daud. Dan dia pun mungkin dia rasa dia nak macam mana nak cakap, nak mencuba cari jalan sendiri, hidup sendiri, berdikari sendirilah. So kemudian Abang Daud yang bawa dia masuk ke dalam kumpulan ni lah, kumpulan Abang PE dan Abang Jusoh untuk menyanyi bersama-sama lah. So bagi saya watak ni interesting sebab dia ni buta. Satu. Kemudian dia dalam keadaan buta, dia juga ada rasa terabai. Kemudian dia melarikan diri, berjumpa hidup dengan orang luar kan, daripada hidup keluarga. So saya sebelum ni saya tak pernah berlakon sebagai orang buta. So watak ni adalah challenging bagi saya. Betul. Sebab orang buta ni dia ada keistimewaan bukan sahaja pada mata atau buta, sekadar buta, tapi attitude tu penting. Attitude, karakter dia berlainan daripada orang biasa. Okey, Aida, kalau saya lihat line up untuk pelakon-pelakon ni, contoh Abang Ibi Saiful, kita ada Mamanan kan, kita ada Fauzia Nawi kan. Jadi kalau saya lihat pelakon-pelakon yang berlakon dalam teater ni semua nama-nama besar. Jadi macam mana Aida nak join dengan diorang tu, macam mana? Okay. Pada mulanya saya dipanggil
untuk hadir ke casting, saya rasa macam saya hanya mencuba nasib. Dan saya punya casting pun di tempat terbuka, di rumah pena. Rumah pena. Rumah pena. So saya rasa macam tak apa, saya cuba nasib. Apabila dipilih, saya rasa macam scary lah kan. Sebab dah tahu line up siapa. Dan pada hari pertama masa saya datang ke majlis baca doa selamat kan. Saya dah tengok pelakon-pelakon otai semua, saya rasa macam saya nak balik lah. Serius, saya rasa macam ya Allah, bolehkah saya buat kan. Tapi dari sudut yang berlainan, saya rasa ini adalah peluang saya untuk buktikan, bukan buktikan nak apa harus nak macam nak fight dengan dia, bukan. Maksud saya macam saya nak gain experience, especially dengan Wak Khalid, dengan pelakon-pelakon otai kan, bila lagi kan. Sebab peluang tu tak datang selalu, hanya sekali. So saya rasa ini adalah peluang saya, dan mungkin saya punya laluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, abang Khalid sendiri kalau kita lihat pelakon-pelakon ni memang kategori sebagai otai Macam mana agaknya pemilihan pelakon ni abang yang tentukan ataupun sesiapa yang tentukan abang? Ya, saya yang menentukan saya sendiri. Jadi kenapa agaknya memilih contoh Abang Imam Manan, Abang Sani Sudin pun berlakon, Abang Ebi Saipul? Melihat karakter ke atau macam mana? Satu karakter, okey. Yang pertamanya saya suka ataupun serasi bekerja dengan orang yang pernah bekerja dengan saya dan kerja-kerja teater lah. Contohnya Eman Manan sendiri, Sani Sudin, Rodi Makno, Fauziah Nawi, semua dah pernah bekerja dengan teater saya sejak awal 80-an akhir itu akhir 79. Contohnya saya buat bereng-bereng di Dewan Bahasa dengan Fauziah Nawi, dengan Sani Sudin. Dan kena main yang pertama dan yang kedua itu membabitkan Rodi Makno. Jadi saya panggil semula kawan-kawan untuk sama yang pertama apa rasa kekeluargaan tu sendiri kan, kekeluargaan dalam teater. Jadi saya rindu untuk berkongsi senda gurau, berkongsi pengalaman-pengalaman lalu. Jadi saya panggil balik lah untuk memberi suntikan semangat. Selain daripada itu, saya melihat bakat-bakat baru yang boleh diketengahkan. Contohnya Aida sendiri, saya kesan waktu festival teater, festival monolog di Penang dulu, dan saya bertindak sebagai juri kala itu. Dan saya pun tak janji apa-apa, saya balik dah lama baru bila nak buat kena main. Saya teringat kenapa saya nak tak cuba orang di luar Kuala Lumpur. Sebenarnya di luar Kuala Lumpur pun ramai lagi yang berbakat besar, cuma kesempatan belum ada untuk membawa mereka. Dan kebetulan macam Aida sendiri, dia tak ada masalah untuk tempat tinggal di Kuala Lumpur. Jadi okey, saya rasa kenapa tidak kan. Selain daripada Aida, ada tak antara pelakon-pelakon baru yang lain yang Abang Khalid cuba tonjolkan dalam teater ni? Bukan, ada. Maknanya yang bukan memegang watak utama lah. Maknanya orang yang baru cuba mengenal teater pun saya bagi ruang untuk dia beraksi. Tak ada sebab kenapa dia orang tak boleh. Maknanya kalau bagi prinsip saya, kalau saya boleh ataupun kalau orang lain boleh, kenapa saya tak boleh? Betul. Itu saja. Tapi ada karakter semua tu. Betul. Ada karakter. Macam Abang Ebi Saipul, saya pun tahu Abang Ebi pun ada mengarah drama juga, berlakon kan. Apa antara perbezaan teater dan juga drama? Apa yang Abang lihat lah? Okey, ini secara jujur lah berkata drama ni kita boleh nak kata lebih mudah sebenarnya drama ni daripada berlakon teater sebenarnya. Itu sebab teater perlukan dengan kita nak lontaran suara kita semua kan, sebutan apa semua kan. Dan drama kita boleh cut semua. Betul. Dan kita boleh lari sini lari sana ya. Dalam satu hari tu kita boleh pergi ke tempat lain juga, boleh buat 2 drama sekaligus. Betul. Tapi cuba teater lah. Macam drama, macam mana kan? drama satu hari boleh buat banyak scene kan. Macam itu teater sekali habis je. Sekali habis, sekali lalu. Sekali lalu tapi itulah di situlah kadang-kadang di mana pengarah sendiri akan tengok ya. Di situlah ni intonasi ni tak kena, intonasi ni tak betul. Jadi cuba buat macam ni. Kadang-kadang dalam satu
satu hari tu dialog tu kadang banyak intonasi. Mungkin tengok nanti bagi pihak pengarah bila tengok lagi mungkin tak sesuai, aku cuba yang ni, cuba yang ni. Jadi kita tahu berapa intonasi yang kita perlu pakai. Okey ni kadang ni dah pakai ni dah cantik, kejap lagi nanti pengarah dengar okey tak boleh, kau tukar pula pakai ni. Dia dah okey tukar pula pakai ni. Kan jadi agak interesting juga lah sebenarnya. Kan kalau di macam drama ya, pengarah kita tengok dengan ni kita cuba kita nak suruh dia cuba beberapa kali agak payah sebab itu akan membabitkan waktu syuting kan. Jadi okeylah kalau yang kena yang bangang tu tak apalah, boleh je lah. Itu dia senang kan. Okey. Sorry abang very outspoken. Ya. Semua orang kenal abang macam mana. Okey, kalau tengok pementasan kena main ni, duration dia berapa lama abang Khalid? Dia sekitar 1 jam 45 minit gitu. 1 jam. Antara itu 1 jam 45 ataupun 1 jam 50. Kalau pementasan 1 jam 45 minit. Jadi kalau untuk latihan pula macam mana tu? Dia punya kira tu macam mana? Latihan sama ni kita sebulan dekat 2 bulan lah. Dekat 2 bulan latihan 2 bulan, almost 2 bulan lah. Tapi itu pun Wak kata kita agak cepat. Setukan? Oh cepat. Agak cepat lah. Selalunya akan makan masa dalam 3 bulan apa semua kan. Jadi yang ini Wak kata agak cepat lah. Dan kita pun terpaksa lah masing-masing nak tunjukkan dengan Wak, okey aku boleh kan lah, macam tu lah kan. Kalau tidak Wak lesing kita orang. Okey, kalau tengok pementasan dia bermula pada 27 Mac nanti kan. Sekarang masih lagi dalam proses latihan ataupun sekarang macam mana? Sebenarnya bukan latihan sekarang ni, sekarang dalam proses suntikan yang untuk memantapkan lagi dari segi permainan ruang, permainan intonasi itu saja. Semuanya ada, tinggal itu disuntik ya, bukan latihan lagi lah sekarang ni. Proses pemantapan lah. Okey, dan kepada anda semua di luar sana tu, anda boleh ajukan pelbagai saja soalan. Kita ada Abang Abi Saiful, kita ada Aida dan juga kita ada Abang Khalid Saleh dekat sini. Mungkin anda nak tanyakan soalan-soalan, anda boleh pergi dekat Facebook My Suara FM, anda boleh ajukan pelbagai soalan. Jom kita berhibur dulu. Kejap lagi kita akan tanya balik kepada tetamu-tetamu kita berkenaan dengan teater bertajuk Kena Main. Jadi anda kena terus dengarkan kami pastinya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Ada lagu apa-apa Wak Khalid sendiri dia memang minat lagu tu Dan tadi tanya juga dekat Aida pun dia minat juga. Kejap lagi lagu akan saya putarkan lagu Hakim dengan Majistret, lagunya Potret. Okey Abang Khalid, saya nak tanya sikit lah ini berkaitan dengan yalah teater Kena Main ni. Sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, setiap orang yang membuat naskah teater dia mesti ada kata orang tu golongan sasaran dia kan. Okey, macam Abang Khalid sendiri, di manakah golongan sasaran Abang Khalid? Abang Khalid, sorry. Sebenarnya saya menulis bukan apa yang kita buat, sama ada teater ataupun menulis itu sendiri. Sebenarnya nawaitunya, nawaitunya kita untuk apa? Untuk manusia di persekitaran kita, khususnya orang Melayu kan, yang kadang-kadang tersasar daripada warna kemelayuannya, baik dari segi budayanya, dari segi pertuturannya, adab sopannya. Jadi hal-hal ni maknanya diusik ataupun diperkatakan melalui kerja-kerja kreatif, sama ada buku, puisi ataupun teater itu sendiri. Jadi maknanya persasaran siapa saja, sama ada yang celik, yang waras. Ya, sebab itu pengertian buta di situ sebenarnya bukan disasarkan kepada orang buta. Maknanya dalam di persekitaran orang celik itu sendiri ramai yang buta. Maknanya buta sejarah, buta budaya, buta akal budi, buta sopan santun, macam-macam lah. Jadi itu buta yang lebih membahayakan daripada orang buta itu sendiri.
Betul. Sebenarnya ialah tidak buta budaya seperti yang mana yang Abang Khalid katakan tadi, dan juga tidak buta ke arah kejahatan kan. Itu semua termasuk Okey, Abang AB sendiri kan, ialah kita dalam berbaki lebih kurang 10 minit lagi ni. Okey, apa mungkin kata-kata yang mungkin abang nak beritahu kepada pendengar-pendengar Maestro FM supaya mereka menonton Kena Main ni? Yang abang tengok ya, sudah berlakon sekali, bila selama ni abang itu berarti ini adalah sebenarnya Kena Main ni adalah tentang kehidupan. Ya, dia macam tadi Wak kata, dia bukan sasarkan pada golongan-golongan tertentu. Ya, seharusnya yang muda-muda tu lebih kalau boleh pergi menonton. Jadi di situ ya dapat banyak yang tersirat sebenarnya. Ya, daripada yang tersurat tu kita tengok macam ni hanya teater bahasa, tapi sebenarnya adalah satu rangkaian kehidupan yang kita nampak di situ. Kita kena ini halus sebenarnya. Ya, ini adalah satu permainan yang halus sebenarnya yang abang nampak di sini ya. Jadi kalau boleh biar tengoklah, pergi tontonlah. Jadi kita tengok siapa kena main sebenarnya. Abang Ebi dulu ada rakamkan album lagu kan? Ya, abang ada. Jadi dalam teater Kena Main ni nyanyikan lagu sendiri atau macam mana? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Tak nyanyi lagu sendiri. Ini lagu-lagu semua Wak punya pilihan. Lagu Wak sendiri Wak macam mana? Lagu tu sedia ada antaranya apa ni ujung sirih, ujung sirih, Gozar La Vida, apa ni, La Oba. Okey, semua lagu-lagu lama ni. Kan. Dan biasa lagu-lagu itu memang dimainkan oleh orang-orang apa ni yang muzik di tepi jalan. Pemuzik jalanan lah. Ataupun sekarang ni buskers lah Sekarang ni buskers. Tapi bukan buskers tu, maksud saya orang-orang yalah, pemuzik jalanan yang cacat penglihatan lah. Okey, Aida sendiri mungkin kata-kata mungkin ada peminat sendiri ke yang nak tengok persembahan Aida nanti? Okey. Naskah Wak Khalid ni sesuai untuk semua golongan. Tak kira lah muda ke kanak-kanak ke, dia tak ada 18 tahun ke bawah ke apa. So semua dia boleh hadir dan tak boleh cerita banyak boleh tentang enjoy. Boleh enjoy. Sisi keluarga boleh datang. Budak-budak ke kanak-kanak, dewasa, semua golongan usia lah. Dan saya rasa naskah Wak Khalid ni adalah teater sebenar, mempunyai bermacam-macam warna kehidupan, warna muzik, warna macam-macam yang kita boleh enjoy. So jemput semua datang, insya-Allah kita akan beri yang terbaik. Especially kita ada banyak-banyak pelakon hotai kan. Ya, betul. Macam Abang Imam Manan, Sabri Yunus, Fauzan Nabi Suri, Abang Salim Sudin. InsyaAllah kita akan beri yang terbaik untuk semua. Ya, insyaAllah. Kalau dikira-kira Abang Khalid berapa sebenarnya bilangan pelakon? Banyak juga kalau mentionkan tadi tu. Kalau pelakon yang main utama lah, watak utama lah. Watak utama sebenarnya sekitar 9 orang. 9 orang je lah. 9 orang. Selebihnya itu pemain juga. Saya sebenarnya tak ada istilah pemain utama atau tidak, sebab sebenarnya saling menyumbang. Betul. Saling menyumbang dan saling memeriahkan pementasan itu. Jadi saya tak boleh memanglah maknanya pelakon utama itu membawa jalur cerita. Betul. Tapi umpamanya kita ada aksesori, kalau tak ada aksesori barangkali kurang ada perhatiannya. Betul. Jadi harapan saya teater ni sebenarnya diterbitkan bersama oleh ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia, dan Istana Budaya sendiri. Jadi selama ini kita sudah disuguhkan dengan teater-teater yang kononnya teater musikal. Ya. Jadi kenapa tidak hari ini semuanya datang untuk melihat teater yang sebenarnya yang boleh dikongsi keseronokannya, keindahannya, dan kehalusan suntikan-suntikan pesanan yang ada di dalam Kena Main itu yang dibawakan, yang diterjemahkan oleh pemain-pemain itu. Ya. Itu yang menarik. Betul. Okey, insya-Allah saya doakan agar pementasan teater Kena Main ini mendapat sokongan ramai lah bukan seperti mana yang tadi tiada golongan sasaran peringkat usia muda-muda pun boleh tengok juga. Semua boleh tengok Okey, terima kasih diucapkan kepada sutradara kita Abang Khalid Saleh, Abang Ibu Saiful. Ya, sama-sama, dan juga Aida diharapkan pementasan teater
Anthony berjaya. Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa untuk anda melihat teater Kena Main yang akan dipentaskan di Istana Budaya pada 27 hingga 5 April nanti. Okey, ini dia lagu permintaan daripada Aida kita yang memegang watak sebagai Mona. Okey, ini dia lagunya bertajuk Potret, lagu nyanyian daripada Hakim dan